Hai guys, Assalamualaikum and selamat sejahtera kepada semua. Saya Nak Amirati Kabit Abdul Razak dan ini adalah groupmate saya. Hai, saya Muhammad Amir Izzuan bin Safizan Nizam. Hai guys, nama saya Ahmad Takaiman bin Ahmad Mahmud. Dan kita orang akan bentangkan atau kita akan kupas berkenaan dengan jenayah cyber. Okey. Pertama sekali, Mina nak tanya, apa yang korang tahu pasal jenayah cyber? Okey, sebenarnya jenayah cyber ni sama je macam jenayah biasa. Tetapi jenayah cyber ni ialah jenayah yang dilakukan di dalam talian. Maksudnya kebanyakannya jadi time online, macam online banking, internet, internet yang berkaitan dengan internet lah. Lepas tu, jenayah cyber ni risiko dia adalah lagi tinggi daripada jenayah biasa sebab kita tak nampak kita tak sedar pun jenayah tu berlaku. And tahu-tahu, kita adalah mangsa. And masa kita sedar kita dah jadi mangsa tu, maksudnya macam dah terlambat sebab masa tu mesti macam duit kita dah hilang banyak and data kita hilang, data kita kena curi. Macam kita punya personal data tu kena curi, orang godam, banyaklah. And jenayah cyber ni boleh berlaku setiap hari and di mana saja melalui peranti internet ataupun panggilan telefon. Punca berlakunya jenayah cyber ni is bila masyarakat kita kurang percaya ataupun kurang peka pada trend-trend jenayah masa kini. Dia selalu update trend fashion, trend artis-artis tapi diorang tak alert pasal trend-trend jenayah. So, kita dah lost dekat situ lah. Kalau kita as masyarakat ambil tahu alert pasal hal ni, kita boleh kurangkan statistik jenayah cyber yang berlaku kat Malaysia. Second thing is kurang privacy dalam akaun media sosial. Semua benda nak post, semua benda nak share, benda tu elok. Macam, semua orang ada kepuasan sendiri nak tunjuk beli helmet baru, beli rumah baru, kereta baru. Tapi, cara korang share tu sebenarnya ada dia punya orang kata SOP dia. Macam, ada dia punya cara yang betul untuk korang share semua benda yang korang suka tu. Macam, beli handbag baru, rumah baru. Location tag tu sangat-sangat penting. Sebab semua scammer or hackers or stalker, diorang boleh detect korang by peranti elektronik yang korang ada like phone. Phone tu adalah peranti elektronik yang sangat-sangat mudah untuk dihack, untuk di-stalk dan untuk orang tahu korang dekat mana by korang punya location. So, location tu memanglah kita on sebab nak senang kot jadi apa-apa, macam kena culik ke, ada orang culik telefon ke, senang kita nak detect kat situ. Tapi at the same time ada juga bahaya dia sebab stalker ni diorang boleh stalk korang punya location tu macam tu je by clicking dekat korang punya phone number and boleh trace macam tu je korang dekat mana. So benda tu bahayalah. And kurang ilmu tentang teknologi dan perkembangan semasa. So kita kenalah ada knowledge pasal trend-trend or teknologi yang makin hari makin berkembang. Sebab setiap second ada je perkembangan ataupun teknologi baru yang dicipta. So korang kena alert. And satu lagi, masyarakat kita ni kurang peka terhadap SOP agensi penguatkuasaan. Korang tahu tak, sebenarnya PDRM tu, diorang dah siapkan satu SOP untuk kes-kes jenayah cyber ni. Maksudnya, macam kalau korang adalah mangsa ataupun pernah jadi mangsa, korang boleh je pergi dekat website PDRM and boleh je search dekat situ. Boleh je search kat situ macam mana nak buat kalau korang adalah mangsa, apa nak buat lepas korang jadi mangsa. Apa yang SOP yang korang kena buat ataupun korang boleh ikut kalau korang ataupun family korang jadi mangsa. Dia akan menyamar sebagai pihak mahkamah, pihak bank, pada-pada yang beruniform. Taktik diorang akan call and then dia cakap, kami daripada pihak polis, awak ada kena bayar saman apa sekian-sekian, dan automatically kalau polis call tak saman,
confirm kita takut. So masyarakat akan takut, automatik masyarakat akan takut, dan lalu dia terus hantarkan wang kepada satu akaun. Scammer ni akan bagi satu akaun. So orang yang tertipu tu dia akan hantar duit tu dekat akaun tu. So dari situ scammer boleh dapat duit. Macam bank ada tertukar ke apa, bayar tertunggak. So dia minta untuk percayaan, untuk bayar bil yang tertunggak tu. Kalau macam mahkamah, ini adalah satu taktik yang di mana berjaya sebab ramai dah kena memang berjaya. Ini taktik untuk menakutkan orang, menakutkan masyarakat, memang berjaya. So ini adalah taktik scammer, macam mana dia nak dapatkan duit daripada mangsanya. Okay, sekarang saya nak ceritakan pasal statistik lah. Okay, video yang saya dapat tu lingkungan dalam 2017-2018. So statistik dalam 2017-2018 ke 2017 kita telah dapati sebanyak 862 kes yang berada di Malaysia setahun. 862 kes. Tapi bila dah sampai 2018 dia meningkat sebanyak 1627 kes. 1627 kes. Banyak sekali. Dan dia meningkat sebanyak 1%. 1% tu bukan sikit tau. Paling maksimum meningkat tu. So memang banyak. Peningkatan yang banyak. Kita cerita pasal kerugian lah. Kerugian dalam 2017 kita rugi sebanyak 25 juta 809,180 ringgit. 25 juta 809,180 ringgit. 2017 terlalu banyak wang yang kita telah rugi. Bila naik 2018 pula, kita dapati sebanyak 98 juta 383,822 ringgit. Dia meningkat memang banyak. Maksimum meningkat. So kita nampak di sini antara 2017 dan 2018 meningkat, memang sangat meningkat. Sekarang dah 2020. Saya tak tahu statistik 2019 dengan 2020 mungkin meningkat, mungkin ada kurang sebab scammer ni ramai yang tak ambil peduli, tak ambil kisah. So bila dah kena baru rasa menyesal. Kebanyakan macam tu lah. Itulah dia statistik di antara 2017 dan 2018. Apa kesan jenayah cyber? Nombor satu adalah hilang hasil keuntungan. Salah satu kesan terbesar daripada jenayah cyber terhadap syarikat adalah kerugian hasil. Perkara ini berlaku apabila berlaku maklumat sulit kewangan syarikat dicuri oleh pihak luar untuk mengeluarkan dana dari akaun syarikat secara haram. Kesan kedua adalah membazirkan masa. Setiap company mesti ada staff IT untuk check sistemnya dalam company. Tetapi bila jenayah cyber berlaku, staff IT akan membazirkan masa, menyelesaikan masa yang dalam sistem itu. Ini merugikan masa kerana kepakaran mereka boleh digunakan dalam langkah produktif kepada peniaga dan syarikatnya. Kesan ketiga adalah mencemarkan reputasi. Ini menyebabkan pencurian dan penggunaan tidak sah bagi rekod penggunaan, seperti nama baik syarikat boleh mendapat kesan yang buruk. Ini boleh membuat syarikat kehilangan pendapatan, harga dan juga nama baiknya. Kesan terakhir adalah mengurangkan produktiviti. Banyak syarikat mula mengambil langkah untuk menaikkan taraf keselamatan syarikat mereka. Dengan ini, pekerja mereka perlu memasukkan lebih banyak kata laluan, PIN keselamatan serta perbuatan lain memakan masa seperti digunakan untuk menyelesaikan kerja mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan cara mengatasi cybercrime.
Satu, memberikan kesedaran melalui kempen dan iklan. Dengan ini boleh membuat orang ramai memahami dan mengambil serius dalam mengambil langkah keselamatan dalam aplikasi di telefon kita masing-masing. Seterusnya nombor 2, mengkaji dan mewujudkan undang-undang jenayah cyber. Ini boleh mampu menghalang jenayah cyber berlaku. Masyarakat boleh melaporkan laporan kepada pihak yang berkenaan yang jika berlakunya jenayah cyber di kalangan rumah ke, komputer ke. Nombor 3, kita lah memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Institusi pendidikan seperti sekolah, universiti adalah tempat permulaan dalam bentuk generasi ilmu, pengetahuan dan boleh mampu mengubah masyarakat. Yang terakhir, kita perlulah bekerjasama secara multilateral dalam membatas jenayah cyber ini. Pihak kerajaan perlu mengukuhkan hubungan multilateral dengan negara-negara lain dalam mengatasi masalah jenayah cyber ini. Ini memastikan keselamatan cyber dalam negara sentani dengan negara-negara yang maju. Guys, itu daripada grup kita orang, and kita orang harap sangat-sangat yang video ni dapat bagikan korang manfaat and bagi korang ilmu pengetahuan yang lebih lagi pasal jenayah cyber yang berlaku dekat Malaysia ni. So, thank you for your time and thanks for watching.